Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-8. Pelajar boleh buka muka surat 95 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat pengujian dan juga penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Sebelum ni kita dah buat produk, kita dah buat kemasan, kita dah buat cantuman dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak pasarkan kepada pengguna, kita kena buat pengujian dulu, baru kita boleh pastikan kita punya produk tu betul-betul berkualiti. Okey, untuk buat pengujian dan juga penilaian, kita akan nilai dari segi kefungsian serta kesesuaian produk. Dekat sini kita nak tengok kita punya produk tu berfungsi dengan baik ke tidak, sesuai tak fungsi tu dengan produknya. Kita tengok kesesuaian produk tu, saiz dia elok ke, luaran dia tu boleh tahan lama ke. Dekat sini kita nak buat pengujian dan juga penilaian. Okey. Untuk langkah ni, ini adalah langkah terakhirlah dalam mengukur tahap keberkesanan produk. Lepas kita dah siapkan produk kita, kita kena buat pengujian dan juga penilaian ni lah. Okey, hari ni kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama adalah pengujian. Yang kedua adalah penilaian dan juga kita akan belajar kesesuaian produk. Dan akhir sekali kita akan belajar apakah tahap keselamatan produk kita. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya produk tu berkesan? Kita kena tengoklah faktor keberkesanan produk. Dekat faktor ni ada tak dekat dalam kita punya produk? Pertama sekali, mematuhi project brief. Semasa kita dah buat kita punya produk tu kan, kita ikut tak satu persatu apa yang kita dah masukkan dalam project brief. Kita dah belajar dah pembelajaran lepas. Okey, lepas tu memenuhi kehendak pelanggan. Kalau kita hasilkan produk tapi tak memenuhi kehendak pelanggan, maknanya produk awak tu tak berkesan lah. Jadi awak kena yakin dan awak kena pastikan awak punya produk tu memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya, ketepatan rupa bentuk. Elok tak rupa bentuknya? Okey, sesuai tak rupa bentuk tu dengan masalah pelanggan? Kita tengok satu persatu lah. Sebab tu kita nak buat ujian dan juga kita nak buat penilaian pada kita punya produk. Okey, kita akan belajar 2 jenis ujian. Yang pertama ujian makmal dan juga kedua ujian parameter. Okey, dua-dua ujian ni kita akan buat terhadap produk berfungsi lah. Kita tak buat daripada mockup ke apa kan. Kita akan buat pada produk berfungsi. Untuk ujian makmal, kita akan buat dalam makmal ataupun bengkel dengan menggunakan kelengkapan tertentu lah. Maknanya nanti dekat bengkel atau makmal tu dia ada alat-alat tertentu macam mana nak uji produk awak tu. Okey, faktor-faktor seperti daya, cahaya, suhu, angin, kelajuan dan lain-lain lah yang kita boleh kawal. Contohnya ujian kemuluran, ujian kekuatan dan juga ujian beban. Okey, contohnya awak bina jambatan daripada kayu aiskrim lah contohnya kan. Okey, jambatan tu awak nak tengok awak punya jambatan tu kukuh tahap mana, dekat level berapa. Jadi kita akan buat ujian beban lah. Dekat sini kita akan uji. Kita akan masukkan 1 kg, 2 kg. Kita akan tengok timbang dekat dalam jambatan tu kukuh tahap berapa kg dia boleh mampu tahan. Dekat sini kita akan buat ujian makmal lah. Untuk ujian parameter pula, kita akan buat dalam situasi dan di lokasi yang sebenar. Contoh penggilap kasut magic kan. Kita nak uji tapi kita menggunakan produk yang sebenar lah kan. Terus kita gunakan, kita tengok betul tak penggilap kasut magic ni boleh menggilap dan juga membersihkan kasut kulit dan juga kasut PVC lah. Dekat sini kita akan tentukan kefungsian, kesesuaian, keupayaan dan juga kebolehgunaan pada kita punya produk. Jadi pengujian pada penggilap kasut magic, kita akan ambil kaedah ujian parameter. Dekat sini kita akan buat analisis kemampuan penggilap kasut magic lah dari segi aspek kebersihan dan juga kegemelapan lah. Dekat sini kita nak tengok dua ni berkesan tak pada kita punya produk. Sebab kita dah bagi tahu kan, produk penggilap kasut magic ni boleh bersihkan dan juga gilapkan kasut. Okey, kita akan gunakan 2 kaedah. Satu kaedah konvensional, satu lagi kaedah baru iaitu menggunakan penggilap kasut magic. Okey, untuk aspek kebersihan, kita menggunakan kain.
dan mencatat masa 4 minit untuk bersihkan keseluruhan kasut. Untuk penggilap kasut Magic pula hanya mengambil masa 2 minit. Dekat sini kita boleh nampak jimat 2 minit kan kalau kita menggunakan kaedah baru. Untuk kegelapan atau gilap kasut, kita menggunakan beruslah untuk kaedah konvensional memakan masa 6 minit untuk gilap keseluruhan kasut. Tetapi kaedah baru menggunakan masa 2 minit sahaja untuk gilap keseluruhan kasut. Dekat sini kita boleh nampak kelebihan pada kaedah baru kan. Yang pertama, jimat masa. Contohnya untuk kebersihan kita jimat 2 minit. Untuk gilap kita jimat masa 4 minit. Dekat situ kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua, untuk kita buat kebersihan dan juga kegelapan, kita dah jimat bahan kan. Untuk kaedah baru, kita hanya menggunakan satu item sahaja iaitu penggilap kasut Magic. Tapi kalau kita gunakan kaedah konvensional, kita ambil jadikan dua bahan kan. Satu gunakan kain, lepas tu kena gunakan berus lagi. Kita nampaklah kalau kita gunakan kaedah baru ni lebih menyenangkan pengguna. Okey, awak tengok gambar sebelum dengan selepas. Ini adalah contoh gambar lepas kita menggunakan kaedah baru dan juga kaedah konvensional. Dua-dua lepas digunakan kasut menjadi gilap, bersih dan cantik lah berbanding sebelum. Tapi kalau kita tengok kelebihan dia tentulah pada kaedah baru iaitu penggilap kasut Magic. Jadi, lepas awak dah buat ujian parameter, awak keluarkan analisis awak ke dalam bentuk jadual. Kalau awak buat bentuk jadual, awak boleh senang kesan dekat bahagian mana ada kelemahan. Dekat situ nanti awak boleh buat penambahbaikan. Okey, kita tengok pada aspek yang pertama iaitu kefungsian. Dekat sini kekuatan dia adalah kita boleh gilap dan juga bersihkan kasut dalam satu masa yang sama dan hanya mengambil masa 4 minit untuk kita settlekan untuk sepasang kasut tu. Maknanya jimat masalah. Okey, kelemahan pada kefungsian dia adalah putaran motor ET tu akan perlahan lah apabila kita tekan agak kuat pada permukaan kasut dan juga bateri. Bateri kena ganti kalau kita kehabisan kuasa. Dari segi ergonomik pula, kita nampak kekuatan dia ada pemegang dia selesa dipegang, produk tu ringan, mudah dikendalikan, ada switch on off, mudah dicapai dan juga produk tu sesuai digunakan oleh semua peringkat umur lah. Macam awak pun boleh pakai, pelajar sekolah boleh gunakan, pelajar dewasa pun boleh gunakan. Okey, kita tengok pada aspek reka bentuk. Okey, reka bentuk produk tu ringkas dan menarik. Maknanya baguslah kan. Ada toner kayu yang menyelahkan tekstur kayu pada produk. Penggunaan kayu berkualiti tinggi dan juga pad penggilap boleh ditanggalkan untuk membasuh. Maknanya kalau kita nak basuh kita punya pad penggilap tu pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kelemahan dia adalah perumah kayu mungkin pecah jika terjatuh. Maknanya kita kena tukar kan. Kita kena tukar kita punya perumah tu kepada bentuk lain supaya lagi tahan lasak lah. Untuk segi keselamatan, kekuatan dia adalah produk selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam dan juga litar terlindung dan tertutup dengan kemas. Okey, dekat sini awak boleh nampak kan analisis. Lepas awak dah buat analisis, awak nampak mana bahagian kekuatan, mana bahagian kelemahan produk awak. Seterusnya kita pergi pada bahagian penilaian. Dekat sini kita kena sediakan borang soal selidik. Dekat borang soal selidik ni akan diisi oleh pengguna kita punya produk. Jadi dekat sinilah contohnya Hisham bin Salim, pekerjaan dia guru. Okey, dekat sini dia akan isi bahagian ya dan tidak lah pada kita punya produk. Nak tengok kita punya produk tu sesuai ataupun tidak. Lepas tu dekat borang soal selidik ni juga kita akan sediakan tempat cadangan lah. Jadi cikgu ni dia akan bagi beberapa cadangan untuk kita buat penambahbaikan pada produk. Okey, kita tengok satu persatu lah produk digunakan untuk membersihkan kasut. Kalau fungsi dia betul, kita tandakan ya. Okey, mudah digunakan, boleh bersih dan menggilap dalam masa 4 minit. Betul. Lepas tu, pemegang yang selesa dipegang, ada switch on off mudah dicapai, produk dikendalikan dengan mudah oleh semua peringkat umur. Lepas tu kita tengok lagi bawah ni. Oh, rupanya ada satu tidak dekat bahagian produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi dan tahan lasak. Maknanya kita punya produk tu sebenarnya tak tahan lasak. Dekat maknanya dia nak bagi tahu kat sini lah. Kita punya produk tu perlu buat penambahbaikan dalam bahagian perumah. Okey, cadangan dia kita bacakan. Hasilkan produk daripada bahan yang lebih tahan lasak lah. Gunakan bateri yang boleh dicas semula untuk menjimatkan kos. Maknanya tak perlu kita nak tukar bateri kan. Kita boleh gunakan bateri yang boleh dicas je. Okey, lepas tu gunakan motor elektrik yang mempunyai daya kilas yang tinggi supaya dapat kita kawal kelajuan motor semasa menggunakan produk.
Okey, lepas kita dah dapat beberapa maklum balas daripada pengguna, maknanya lepas kita dah ambil beberapa pendapat kan daripada pengguna, kita akan buat kesimpulan. Kita buat analisis lah daripada borang-borang yang telah diambil maklum balas daripada pengguna. Okey, dekat sini kita tengok satu persatu. Dalam segi kefungsian tak ada masalah lah, semua 100%. Maknanya kita nak bagi tahu dekat sini penggilap kasut Magic tu berfungsi sepenuhnya lah untuk membersihkan dan menggilap kasut. Dari segi ergonomik, dia ada masalah sikit je. Tapi kalau lebih daripada 80-70 tu kiranya okey lagi lah. Maknanya kita boleh kesimpulan, penggilap kasut Magic tu, dia punya pemegang tu mudah dikendalikan lah, selesa dipegang. Untuk reka bentuk pula, kita nampak ada beberapa tidak puas hati lah untuk bahagian dia punya perumah lah. Jadi kita kena ubah perumah kita tu bukan menggunakan kayu. Kita kena fikirlah bahan apa lagi sesuai untuk digantikan supaya produk kita tu lebih tahan lasak. Dari segi keselamatan pun tak ada masalah lah, 100%. Penggilap kasut Magic sangat selamat digunakan. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian kesesuaian produk. Okey, dekat sini kita nak tunjuk lah dekat hasil penilaian kita buat tu, produk didapati berfungsi sepenuhnya seperti yang dirancang. Kita rancang boleh produk tu boleh gilap dan juga bersihkan kasut dalam satu masa yang sama. Produk dapat memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna untuk membersihkan penggilap kasut. Jadi mudah, berkesan dan cepatlah. Oleh itu, penggilap kasut Magic amat sesuai digunakan. Dekat sinilah kita boleh tengok kita punya produk tu. Kita nak buktikan kita punya produk memenuhi kehendak pelanggan dan juga kita dapat tentukanlah berdasarkan penilaian. Lepas kita dah buat analisis, kita suruh pula kita punya pengguna buat maklum balas. Dekat sinilah kita tengok, oh kalau sesuai maknanya kita boleh proceed. Kita boleh terus keluarkan kita punya produk di pasaran. Okey, untuk bahagian keselamatan pula, kita nak pastikan tahap keselamatan produk kita yang kita dah hasilkan. Ni amat penting lah supaya kita ambil kira lah setiap nilai keselamatan sesuatu produk. Supaya kita tengok kita punya produk ni tak membahayakan pengguna. Contohnya soalan-soalan yang perlu kita tanya adalah adakah bahagian yang mempunyai tajam dekat kita punya produk ni? Adakah tajam? Kalau tak ada, maknanya awak punya produk tu baguslah. Yang kedua, selesa dikendalikan tak? Sesuai tak untuk digunakan oleh semua peringkat umur? Lepas tu kita tanya lagi, mempunyai manual penggunaan tak? Ada tak manual penggunaan? Cara-cara nak gunakan dia? Kena on off macam mana? Macam mana cara penyimpanan dan sebagainya? Dan juga kita tanyalah bahagian elektronik yang kita gunakan dalam kita punya produk ni bahayakan pengguna ke tidak? Kita kena tengok setiap satu aspek tu, kita kena pastikan produk tu selamat digunakan. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.